Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita meneruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar. Kitab Kifayatul Akhyar adalah kitab fiqh yang kedua untuk dalam perbahasan kita fiqh Syafi'i, insya-Allah. Moga-moga dipermudahkan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita nak sambung apa yang kita ambil sebelum ni, iaitu semalam kita ambil berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Maka pagi ini kita ambil fasal yang baru. Kata Imam Abu Syuja' rahimahullah taala, faslun walladhi yujibul ghusl sittatu asya' tashtariku fiha ar-rijal wan nisa' wa yattiqa'ul khitanain wa inzalul mani wal maut. Fasal pada menyatakan perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Iaitu ada perkara yang dikongsikan ataupun kedua-dua lelaki dan perempuan sama aja menyatakan. Tashtariku fiha ar-rijal wan nisa', iaitu yang lelaki dan perempuan berlaku sama, iaitu iltiqa'ul khitanain, bertemu dua khitan. Dan yang keduanya inzalul mani, mengeluarkan mani. Dan yang ketiganya maut, kematian. So tiga-tiga ni berlaku pada lelaki dan perempuan. Kita urai yang tiga ni dulu, rahmati Allah. So kata muallif rahimahullah taala dalam kitab Kifayatul Akhyar ini, al-ghuslu bi fathil ghin, dibaca dengan huruf, dengan baris ghin tu dibaca dengan baris atas. Ada yang kata baris depan. Ghaslu boleh, ghuslu pun boleh. Al-ghaslu boleh, al-ghuslu boleh. Dua-dua boleh. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini dari segi sudut bahasa lah, katakan. Apa bezanya di antara baris baca dengan baris hadapan dengan baris atas? Ada setengah ulama dibezakanlah, katakan. Dibezakan makna, dari sudut makna tu. Al-ghaslu apa makna, al-ghuslu apa makna. Dia kata al-ghuslu, kita kalau dengan baris depan tu dia menunjukkan benda yang kita macam air tu. Air itu adalah alatan untuk kita gunakan untuk berwudu ataupun mandi. Dibaca ghuslu. Tapi ghuslu tak merujuk kepada perbuatan, menunjukkan perbuatan. Tapi ini khilaf daripada segi bahasa lah. Ada setengah kata tak ada beza pun di antara al-ghuslu dengan ghuslu, bergantung kepada makna ayat tadi. Dari segi bacaan sahaja yang berbeza. Ada yang baca ghuslu, ada yang baca ghuslu. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia kata idza arafta hadza falil ghusli asbabun. Kalau kamu tahu dah benda ni, dia kata falil ghusli asbabun. Untuk mandi ni ada sebab-sebab. Mandi wajib ni ada sebab. Dia bukan saja-saja boleh mandi wajib. Orang tiba-tiba nak mandi wajib saja-saja tak boleh. Dia ada sebab ni. Apa sebab dia? Minha iltiqa'u al-khitanain. Yang pertama dia kata antara sebab-sebab ini ialah bertemunya dua khitan. Wa yu'abbir anhu aidan bil jima'. Maknanya dijatuhkan juga dalam bahasa lain ialah hubungan suami isteri itu, jima' tadi, ataupun hubungan seks tadi. Wa huwa ibaratun an taghyibil hashafa aw qadriha fi ayyi farjin, iaitu maksudnya ialah memasukkan
hasyafah, kemaluan lelaki tadi mengikut kadarnya ke dalam faraj, ke dalam faraj. Kana sawa'un ghiba, sawa'un, dia kata sawa'un ghaib fi qubulil mar'ah au duburihima au bahimah. Makna dia kata sama ada memasukkan kemaluan tadi dalam kubul orang perempuan ataupun binatang ataupun dubur dia, hatta dubur orang lelaki sekalipun, yang kecil ke yang besar ke yang hidup ke yang mati. Ada hukum buat benda tu yang pada binatang tu lain. Ini hukum apa, hukum mandi tadi. Mandinya tadi hukumnya wajib katakan. Wa yajibu aidan 'ala al-mar'ah bi ayyi dhakarin dakhala fi farjiha hatta dhakar bahima. Orang perempuan pula dia wajib mandi. Apa kemaluan yang masuk, hatta kemaluan binatang sekalipun yang masuk dalam farajnya, dia katakan, minta maaf tuan-tuan, pagi-pagi ni benda-benda macam ni, hatta dhakar bahima, sama ada zakar kemaluan tadi, zakar binatang ke, ataupun zakar mayat ke, ataupun kanak-kanak, maka hukumnya tetap wajib mandi pada perempuan tadi. Ada pada perempuan tadi. Wa 'ala dzakar al-mulish fi duburihi, dia kata sama, dan begitu juga bukan setakat kubur dia, dubur pun sama jugalah. Ada dubur ni. Wala yajibu i'adatu ghusl al-mayyit al-mulash fihi. Maknanya kalau mayat tu macam mana Ustaz? Adakah perlu dimandikan semula selepas dilakukan sebegitu? Tidak, kata. Wala yajibu, dan tidak diwajibkan mengulangi pemandian mayat tadi yang zakarnya digunakan untuk memasukkan dalam farajnya, katakan. Ini wallahu alam. Ini masalah fiqh, tuan-tuan mati Allah, berlaku tak berlaku tu wallahu alam. Okey. Alal asah, mengikut pandangan yang asah lah. Wa yasiru as-sabiyyu wal majnun al-mulaj fihima jambaini bila khilaf fa in ightasala sabi wa huwa yasahha ghusluhu wa la yajibu alayhi i'adatu idza balagha. Kalau orang gila, orang kanak-kanak pun sama jugalah, katakan. Kalau mandi tu kita kata maknanya tak ada baguslah, katakan. Kalau baiknya mandilah, katakan. Kalau dia mumayyiz, mandinya sahlah, katakan, dikira sah, dan tak wajib dah mengulangi mandinya apabila dia baligh. Tak wajib dah dimandi, tak wajib ke atasnya mengulangi mandi tu apabila dia baligh. Wa 'alal wali an ya'muru as-sabi mumayyiz bil ghusl. Kalau dia dah mumayyiz, maka dia kena mandilah. Wajib mandi, katakan. Walinya menyuruh dia, contohnya mangsa-mangsa rogol, kanak-kanak dan sebagainya, katakan. Sebagai ahli keluarga, katakan, sebagai wali dia ataupun ibu bapa dia, menyuruh ataupun mengajar dia mandi wajib, katakan. Fil hal kama ya'muruhu bil wudu', seperti mana kita suruh dia belajar ambil wudu', sama juga mandi. Summa la farqa fi dhalika baina an yanzil minhum mani am la. Bertemu dua khitan ini tidaklah mensyaratkan kena keluar air mani. Bertemu je ataupun bila berlakunya hubungan tadi, dah mewajibkan mandi walaupun tak keluar air mani. Wal asal fi dhalika hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala, dan asal dalil dalam masalah ini ialah apa yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-khitanani aw mass al-khitanu al-khitana wajaba al-ghusl fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Apabila bertemu dua khitan, maknanya kita kata zakar dengan faraj lah, katakan khitana ni, ataupun masal khitanu khitan, menyentuh, tak masuk pun, katakan dia kata menyentuh sahaja lelaki zakar dan juga faraj perempuan,
wajabal ghuslu, wajib dah mandi. Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Kata Aisyah, aku buat benda ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian itu kami mandi. Faghtasalna. Jadi ini asal hukum yang hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Majah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Taharah, bab ma jaa fi wujubil ghusli idza iltaqa al-khitanani. Al-khitan, orang perempuan punya faraj ke lelaki pun pakai khitan. Daripada sini menurut Allah Subhanahu wa taala, hujjah mengatakan bahawa lelaki dengan perempuan itu wajib disunatkan. Ada yang kata wajib disunatkan, baik lelaki baik perempuan, sebab dipanggil khitan. Dipanggil lelaki pun dipanggil khitan, perempuan pun dipanggil khitan. Ada memang ada setengah kata lelaki je yang wajibnya khitan, lelaki saja, perempuan tidak. Tapi ada yang pandangan yang mengatakan orang perempuan juga sunat pun ada juga. Pandangan macam-macam pandangan ada. Tetapi hadis ini jelas menunjukkan bahawa orang perempuan juga boleh dikhitankan. Tak kira sama ada wajib ke sunat ke. Nabi sebut dalam hadis ni idzal taqa al-khitanan. Bahawa Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Rasulullah SAW tadi hadisnya berkata idza iltaqa al-khitanan, ini kata apabila bertemu dua khitan, kata. So orang perempuan pun kena berkhatan juga. Dia orang perempuan ni berkhatan dia tak sama macam lelaki lah. Katakan bukan makna lelaki perempuan kena buang selaput ke, tak ada. Kita katakan lelaki ya buang selaput, tetapi orang perempuan dia potong sikit ni. Di bahagian hujung tu ada bahagian yang perlu dipotong. Biasanya kalau kita orang Islam di hospital tu, kita katakan kita dah minta dah nurse atau doktor untuk potong bahagian yang tertentu sikit. Kalau perlu, katakan biasanya doktor di hospital akan tanyalah, katakan kalau tak buat lagi ustaz macam mana, kita katakan kalau kita benda tu tidaklah sampai, kalau kita dalam mazhab Syafi'i wallahu alam walaupun kita kata ada khilaf benda tu di antara wajib ke sunat ke macam Allah ataupun tak perlu pun, kita katakan seelok-eloknya kita buatlah. Seelok-eloknya kita buat berdasarkan hadis Nabi SAW yang disebut daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala wa minha, dia kata, dan termasuk dalam perkara yang mewajibkan mandi ini inzalul mani, keluar air mani. Yang kedua, kata keluar air mani. Famata kharaja al-mani wajaba al-ghusl. Bila mana keluar saja air mani itu, maka wajiblah dia mandi. Wajib dia mandi. Sawa'un kharaja min makhrajin mu'tad atau min thaqiyah atau fi sul atau hasiyah 'ala al-mazhab. Sama ada air mani tadi keluar daripada tempat keluar yang biasa, tempat keluar yang biasa, ataupun kita kata di bahagian sulb, tulang sulbi tadi, ataupun tempat yang lain lah, katakan ikut mazhab. Ikut mazhab, katakan wal asal fi zalika innamal ma'u minal ma'. Dan asal dalam masalah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma' minal ma'. Sesungguhnya air dengan air. Apa maksudnya ustaz air dengan air? Maksudnya bila keluar air mani tadi wajib mandi. Keluar air mani wajib mandi, katakan. Ini persoalan air mani tadi boleh kalau keluar di kot lain. Benda tu khilaf lah di sisi ulama. Adakah air mani keluar kot lain? Dia katakan wallahu alam, kot lah boleh dikeluarkan daripada tulang sulbi direct, dia katakan lelaki. Sebab orang perempuan dia air mani dia daripada tempat lain berbanding dengan lelaki. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut apa? Minas sulbi wat taraib. Minas sulbi wat taraib. Ada pun lelaki daripada tulang, dekat bahagian tulang sulbi, berbanding dengan orang perempuan daripada taraib. Taraib kawasan payudara dia.
Itu tempat penghasilan air mani, katakan. Tempat penghasilan air mani untuk lelaki di bahagian belakang tulang sulbi, untuk orang perempuan dia dipanggil taraib. Sebab itu dalam Quran dah jelas katakan minas sulbi wat taraib. Kalau kita kata boleh dikeluarkan daripada bahagian yang ini sendiri dengan cara operation kata sebagainya, jadi keluarkan air mani, maka mengikut mazhab tadi, alal mazhab, kata muallif kitab Kifayatul Akhirah tadi, wajib mandi, katakan. Wajib mandi. Dan begitu juga mati Allah Subhanahu wa taala, khilaf. Saya kata benda ni ada khilaf di sisi ulama. Kalaulah misal kata bayi yang dilahirkan tadi, bayi dilahirkan dengan cara operation, bayi yang dilahirkan secara operation, adakah wajib mandi ataupun tidak disebabkan wiladah tadi? Nanti kita akan lihat kewajipan mandi disebabkan wiladah, katakan. Kalau wiladah ni beranak ni, orang yang melahirkan anak dia ada dua. Satu dia keluar ikut farajnya tadi, katakan, dan satu dia keluar ikut operation. Ikut faraj tu tadi, ikut bahagian laluan biasa tu tak ada masalah sangatlah, katakan memang itu dah wajib mandi disebabkan wiladah, sebab beranak. Tapi kalau dikeluarkan ikut perut dan sebagainya, adakah diwajibkan mandi? Benda itu pun ada khilaf di sisi ulama, kerana mengkiaskan masalah bayi tadi ada dalam kes yang sama dengan air mani. Sebab anak itu adalah hasil daripada pencampuran air mani lelaki dan air mani perempuan. Wallahu a'lam. Benda tu nanti kita akan bincang pada bab wiladah nanti, ataupun sebab-sebab yang mewajibkan mandi khusus untuk orang perempuan. Kemudian dia kata di sini, wasawa'un kharaja fil yaqadha aw naum, sama ada air mani itu keluar dalam keadaan yaqadha. Yaqadha ni maknanya ialah sedar, ataupun ketika dia tidur. Sawa'un kana bisyahwah aw ghairiha, sama ada dengan syahwat ataupun tidak. Aw ghairiha li itlaqil khabar, umumlah katakan. Thumma lil mani thalatha khawas, untuk nak kenal air mani ni ada tiga ciri dah, katakan. Yatamayyazu biha 'anil madhi wal wadi, untuk membezakan air mani dengan air madhi dan juga air wadi. Ahaduha lahu, salah satunya dia kata bau dia kita kata ada bau. Air mani dia ada bau berbanding dengan air madhi dan air wadi, dia tak ada bau. Air mani dia ada bau tengik, dia katakan karaihati ajin. Kalau kita kata dia biasanya kalau bau tengik tu, kalau nak bau, ambil bunga buah tamar tu, bunga dia, masa tu kita kata bunga bau tamar tu sama sebiji dengan bau air mani, katakan. Fa idza jaffa ashbahat raihatu raihat bayd, katakan. Kalau air mani tadi kering, katakan, kalau dicium, baunya sama dengan bau sebiji telur. Yang telah yang pecah tu, kering. Kalau kering lebih kurang samalah. Ini cakap dia Syekh ni sebutlah. As-saniyah, dia kata yang kedua, at-tadaffuq bidufa'at. Air mani ni sifat dia ialah, minta maaf saya kata, rahmati Allah, memancut. Dia tidak keluar meleleh gitu, tidak. Tadaffuq bidufa'at. Dia kata mimma dafiq. Dalam Al-Quran kan dia sebut mimma dafiq, daripada air yang memancut, katakan. Itu air mani. Sebab tu sifat yang kedua untuk air mani tadi ialah memancut, katakan. Al-thalithah taladzuz bi khurujihi wa isti'qabihi. Dia kata ada rasa kelazatan, taladzuz bi khurujihi, kelazatan ketika keluarnya air mani tadi. So tiga ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan
kita kata khawas, yatamayyazu biha, makna ciri-ciri yang membezakan air mani dengan air mazi dan juga air wadi. Wallahu a'lam. Wala yushtaratu ijtima' al-khawas, tak semestinya kena tiga-tiga tu ada dalam satu masa. Tak. Bal taktafi wahida fi kaunihi maniyan bila khilaf. Cukup satu pun dah menyatakan dia air mani. Tak. Wal mar'atu karrijalu fi dhalika, maknanya dan orang-orang lelaki, orang-orang perempuan sama macam lelaki. Sebab orang perempuan pun ada air mani juga. Kok lah ada orang perempuan kata mana ada orang perempuan, mana ada air mani, orang lelaki je ada air mani. Tak. Salah katakan, orang lelaki pun orang perempuan pun ada air mani. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, araaita ma idza ra'atil ma idza ra'atil mar'ah mithla ma ra'a ar-rajul fi manamihi. Ya Rasulullah, apa yang perlu dilakukan oleh seorang lelaki, seorang perempuan yang bermimpi, mimpi basah lah istilahnya, kita kata orang Melayu ni, mimpi basah, seperti mana orang lelaki bermimpi. Orang lelaki mimpi, kita katakan maksudnya kat sini ialah kalau orang lelaki mimpi keluar air mani, orang perempuan bermimpi juga, ya katakan keluar air mani, misalnya kata adakah wajib mandi? Nabi kata ya, wajib al-ghusl, wajib al-ghusl, wajiblah mandi, ya katakan. Baik, kalau kita dalam hadis yang sama juga Nabi menyatakan bahawa kalau orang perempuan tak ada air ini, masakan seorang anak tadi boleh menyerupai ibunya, boleh menyerupai bapanya, katakan, kalau bukan kerana air mani. Sebab tu kita belajar, kita ada kromosom, dalam sains kita ada XX, YY, kemudian campur XY dan sebagainya, katakan. So daripada situ kita tu menunjukkan orang perempuan juga ada air mani. Sebab ada yang menafikan orang perempuan ada air mani, tapi dalam ayat Quran tadi dah jelas pun, begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wal mar'atu karrajuli fi dhalika 'ala ar-rajih fi ar-rawdah. Mengikut pandangan yang rajih dijelaskan dalam kitab Rawdah. Wa qala fi syarh Muslim, berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, la yashtaritu at-tadaffuk fi haqqiha wa taba'a fihi Ibnu Salah. Tidak syarat tadaffuk, tidak syarat ianya mesti memancut, kata Imam An-Nawawi, pada hak air mani tadi, dan juga pandangan ini diikuti oleh Ibnu Salah. Fara' dia kata, law tanabbaha min naumi falam yajid illa as-sakhanah wal bayad fala ghusl. Bangun-bangun tidur mimpi dah. Bangun-bangun tidur cek tak ada apa. Tekan dekat pakaian tak ada apa. Wajib tak mandi? Tak wajib. Innamal ma' minal ma'. Air dengan air. Kalau nampak ada kesan air mani pada baju, pada pakaian, wajib mandi. Tak ada? Tak ada. Sama juga perempuan lah. Kalau mimpi ada mimpi bersama dan sebagainya, tapi bangun-bangun cek tak ada air mani, maka tak wajib mandi. Fala ghusla lianna al-wadi syarak al-mani fi as-sakhana wal bayad, bal yatakhayyar baina ja'li wadiyan aw maniyan 'ala al-madhhab. Kalau misalnya kata adalah cair sikit je katakan, itu bukan air mani. Itu mungkin kita katakan air wadi ataupun air madhi yang keluar, katakan. Sebab dia sifat air mani itu beza dengan air wadi dan air madhi, wallahu alam. Tapi kalau disebut sini bal yatakhayyar, dia boleh pilih sama ada nak jadikan dia tu air madhi ataupun air mani. So kalau dia pilih ni air mani ni, walaupun sikit dia kata ni air mani, so dia wajib mandilah. Kalau ada nampak kesan air itu, cuma dia kita kata meragui, meragui, maka dia kena bina keyakinan. Bina keyakinan, ditetapkan sama ada dia air mani ataupun air madhi ataupun air wadi. So kalau dia kata air mani, ni air mani, confirm mani ni air mani, maka wajiblah mandi.
Lalau irtasala, kalau misal kata orang yang mandi wajib tadi dah, dia dah mandi, dia mandi wajib. Lepas mandi wajib, summa kharajat minhu baqiyah. Kemudian lepas mandi wajib tadi, keluar lagi air mani. Wajabat ghusl tsani, wajabal ghusl tsani. Maka wajib ke atasnya mandi yang kedua. Mandi kali kedua. Bila khilaf, tidak ada khilaf. Sawa'un kharajat qabla al-baul aw ba'd. Sama ada keluarnya air mani tadi selepas kencing ataupun sebelum kencing. Sebelum air kencing ataupun selepas air kencing. Walau ra'al mani fi thawbihi aw fi firash la yanam fihi ghairu wa lam yadhkur ihtilaman lazimahu al-ghusl ala sahih. Kalau kita kata dia dapati dekat selimut dia ada air mani, dekat tilam dia ada kesan air mani, tak ada orang tidur kat orang lain dah, dia seorang yang tidur kat atas katil tersebut, maka lazimahul ghusl, wajib juga dia dimandi. Tak ada orang lain dah, katakan dia punya lah. Ada katil dia kan, katakan. Katil dia. Kalau misal kata dia pun tak ingat ada mimpi tak mimpi. Dia tak ada buat apa, katakan. Tapi tengok dekat atas katil selimutnya ada kesan air mani, wajib dia mandi, katakan. وقال الماوردي لهذا إذا كان المدي في باطن الثوب فإن كان في ظاهر فلا غسل عليه احتمال إصابة من غيره ولو أحس بانتقال المني ونزول فأمسك. Ini lain. Ada pandangan lain lah yang katakan, tapi tak perlu saya sebut di sini. Tapi dalam masalah yang lain pula, walau ahassa bintiqalil mani, kalau dia rasa dah air mani tu nak keluar daripada kemaluannya, kemudian fa'amsaka zakarahu, lalu dia dia pegang kemaluan dia, menyebabkan air mani tadi tak keluar daripada kemaluan ni. Apakah perlu dia mandi? Fala ghusla alaih, tak perlu ataupun tak wajib mandi. Li ihtimali falam yakhruj minhu syai' fil hal wala 'alima khuruji ba'dahu fala ghusla alaihi. Maknanya lepas dia pegang maluan dia tadi, air mani tak keluar. Lepas pun air mani tak keluar juga lepas tu, maka tak wajib mandi. Katakan wallahu alam. Wa minha, ini ada kalau dengan setengah-setengah kitab fiqh, ni dia cerita jugalah, andai kata orang sedang salat. Ini cerita sedang salat. Ni andaian, tak semestinya benda itu berlaku. Dalam fiqh dia banyak buat andaian, dia katakan. Kalau macam ni, macam ni. Kalau macam ni, macam ni. Kalau macam ni, macam ni, katakan. Orang semayang, lepas mayang masa tahiyat akhir tu, dia terasa air mani nak keluar. Wallahu a'lam lah, macam mana ustaz orang semayang tu air mani nak keluar. Wallahu a'lam, katakan. Ni cerita, katakan. Lalu dia pegang kemaluan dia. Dia pegang melalui. Sempat dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dilepaskan, air mani keluar. Sah tak semayang dia? Sah semayang dia. Kemaluan dia pegang tadi berlapik lah, bukan dia pegang direct. Kita dah habis sebelum ni, katakan pegang berlapik, tak ada masalah, katakan. Jadi dia pegang kemaluannya tadi, menahan kan air mani tadi. Lalu dibagi lepas tasyahud apa semua, dibagi salam, sah semayang dia. Lepas tu dia wajib mandilah disebabkan keluar air mani. Itu antara masalah, kalau inilah ya, antara masalah-masalah yang disebut. Baik, kemudian tuan-tuan mati Allah, as-salis wa minha, dan perkara yang mewajibkan mandi seterusnya al-maut, kematian. وهو يوجب الغسل, diwajibkan mandi, seperti mana yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim alladhi qissatuhu naqatuhu,
Maknanya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda dalam kisah seorang yang sedang melakukan ihram lalu dia mati disebabkan untanya. Nabi kata irsiluhu bima'in wasidr, mandikan dia dengan air. Bima'in, air, dengan air yang mutlak, dan sidir nama Allah ialah bidara. Bidara dengan campuran bidara. Dan zahir hadis ini ialah wajib. Wallahu a'lam. Wa qasathu naqatuhu, wa qasathu naqatuhu. Dia kisahnya yang muhrim ni, yang mengerjakan haji ni dan ihram ni, selesai dia jatuh lalu dipijak oleh untanya. Untanya tadi menyebabkan bila dipijak tu mematahkan leher dia. Mungkin dipijak tu dekat leher. Sebab ayat hadis ni cerita wa qasathu naqatuhu. Qasat ni maknanya kasrul unuq. Dia patahkan tengkuk. Patah tengkuk. Mungkin pijaklah katakan, pijak. Unta tu tempat tu unta tu jangan dibuat main, kata dah. Seterusnya nama Allah Subhanahu wa taala katakan wa salasata takhtassu biha an-nisa wa hiya al-haid wan nifas wal wiladah. Dan 3 perkara yang khusus untuk orang perempuan. Khusus untuk orang perempuan iaitu haid, nifas dan juga wiladah, beranak. Haid, nifas dan juga wiladah. Min al-asbab al-mujibah lil ghusl haid. Antara perkara yang mewajibkan mandi ialah haid. Seperti mana firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Jangan kamu mendekati orang-orang perempuan. Maknanya jangan melakukan hubungan dengan orang perempuan ini, hubungan suami isteri tadi itu, dalam keadaan dia period, sehinggalah dia suci. Apabila dia dah suci, dah bersih, iaitu dengan mandi wajib tadi ataupun bersih daripada haid, maka kamu datangilah mereka min haitsu amarakumullah, ikut apa yang telah diseru ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So dalam ni larangan itulah nyatakan melakukan hubungan dengan perempuan ketika dia dalam keadaan period itu memang dah larangan, membawa kepada haram lah nyatakan. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbalatil haidah fada'i shalah fa idza dhahaba qadruha faghsili 'anki ad-dami wa salli. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berdepan dengan haid maka tinggalkan solat, tak perlu solat. Apabila haid tadi telah pergi mengikut kadarnya, maka nama Allah Nabi suruh perempuan mandi. Mandi wajib, dan juga bersihkan darah tu pun semua, lepas tu barulah sembahyang, wasalli. Mandi wajib dan kemudian dia hendaklah sembahyang. Summa ghtasili wasalli, dan riwayat yang lain kemudian hendaklah dimandi, kamu mandi dan juga lepas tu sembahyanglah. Ini normatif Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan period lah, katakan period ni dia ada perbahasan yang khusus normatif Allah. Jadi kalau ada dalam masalah berkaitan dengan haid, nanti kita akan ceritakan sebab dia complicated sikit, katakan bahawa orang perempuan ni masalah haid normatif Allah Subhanahu wa taala dia ada 3 kategori, 3 kumpulan. Dia panggil mubtada'ah, kemudian mu'tadah, mutaghayyirah, katakan dia ada orang yang perempuan yang mula-mula nak keluar haid, period dia orang perempuan. Dan yang kedua dia ada panggil mu'tadah. Dia panggil mu'tadah ni orang yang ada regular bulanan dia sama je. Benda yang secara bulanan periodnya datang 6 hari. So setiap bulan macam tu, 6 hari itu dipanggil mu'tadah. Dan dia panggil ada satu lagi mutaghayyirah. Mutaghayyirah ni dia berubah-ubah, bulan ni gini, bulan depan gini, ataupun kita kata
bilangan harinya tak sama setiap bulan. Itu dipanggil mutaghayyirah. Dan sebuah tu ada pula yang jenisnya dipanggil menopause, ya katakan. Menopause tu maknanya ada masa orang perempuan ni dia dah tak ada period dah. Dia tak ada period dah. Nanti itu perbahasan daripada sudut period. Secara umumnya namanya Allah Subhanahu Wa Taala, darah haid dia tidak akan lebih daripada 15 hari. Dia tak akan lebih daripada 15 hari. So kalau tempohnya 15 hari tu, maknanya kita kata dia masih lagi dalam period lah, katakan. Selepas 15 hari tidak dianggap period, bahkan dianggap istihadhah. Dan tempoh bersih, minima bersihnya ialah di antara haid dengan haid 15 hari juga. 15 hari. Ada orang perempuan, dia datang 6 hari period, dan dia selang lepas tu dia datang lagi darah period. Ini antara kemusykilan lah, katakan. Yang tu kita bincangkan. Macam mana Ustaz? Adakah yang kedua tu dikira period juga? Dikira period atau tidak? Perbahasan itu kalau saya sebutkan di sini, dia kalau within 15, mana masih lagi dalam tempoh 15 hari itu, dia dikirakan period. Dikira period juga. Wallahu a'lam. Ada orang memang ditimpakan musibah, bukanlah musibah, maknanya periodnya memang 15 hari lah. 15 hari penuh. Wallahu a'lam. Jadi kita kata nanti kalau ada perbincangan lepas ni, kita akan sambungkan lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala perbahasan kita. Kita berhenti kat sini, nanti kita akan pasal nifas dan juga wiladah. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya kalau ada? Tak ada. Tak ada, setakat itu saja. Nama Allah, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.